Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi hari ini cikgu berpeluang untuk berjumpa dengan kamu semua. Okey, dalam slot tuition online Perlis Mengaji. Okey, cikgu pertama-tama sekali cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis serta Majlis Adat Istiadat Agama Islam Negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis kerana telah berusaha untuk menyediakan ruang untuk kita belajar pada hari ini. Okey. Sebelum tu, okey, cikgu rasa macam teringat dekat pelajar-pelajar cikgu. Tak tahu kenapa macam mana. So sebelum kita mulakan slot kita pada hari ini, cikgu nak rewind sikit situasi masa dalam kelas, masa mula-mula sebelum kita belajar, ada pelajar-pelajar cikgu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa nsyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, terngiang-ngiang dekat telinga cikgu, anak murid cikgu baca doa. Okey. Okey, selamat Hari Guru kepada semua rakan pendidik cikgu. Terima kasih kepada semua pelajar yang mengucapkan ucapan Hari Guru. Sebab pula dah minta maaf lah. Okey. Okey. Jom pelajar-pelajar Form 3, sekarang kita nak belajar Sains Tingkatan 3. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah bab 4, kereaktifan logam. Okey, bagi yang dah belajar, jangan tinggal dulu slot ni. Okey, bagi yang dah belajar, tonton, jadikan sebagai ulang kaji dan cuba uji kefahaman kamu. Tahu? Okey. Bagi yang belum, cikgu tahu untuk pelajar-pelajar cikgu belum lagi belajar bab ni. Okey, mesti belajar. Jom. Okey ya. Cikgu nak flashback balik. Bab 4 ada 3 subtopik. Okey. Subtopik yang pertama cikgu dah cover pada minggu sebelum ini, pada slot sebelum ini, iaitu 4.1 kepelbagaian mineral. Dan slot 4.2 hari ini ialah siri kereaktifan logam, dan yang 4.3 ialah pengekstrakan biji daripada pengekstrakan logam daripada bijihnya. Okey. So ada 3 subtopik yang kita akan cover untuk bab 4 ni. Okey. Untuk hari ini, jom saksikan video pengenalan dulu untuk hasil pembelajaran awak pada hari ini. Okey.
Okey, baiklah. Jadi dah habis tentang video tadi, hasil pembelajaran Hai, kami. Assalamualaikum Yang pertama, warahmatullahi membina wabarakatuh. siri Channel kearifan ketujuh logam, sekarang dan hasil Cici pembelajaran berada yang di satu kedua lombong ialah emas yang paling besar di dunia, awak boleh iaitu di menyatakan lombong crossword Indonesia. di manakah kedudukan Emas pada adalah hidrogen. logam pertama yang telah digunakan Jadi, oleh manusia, kita teruskan dan emas dijumpai dalam bentuk slot pembelajaran pada hari mineral ini. unsur. Sains dari apa yang kamu lalui. Sains tu kita Pada belajar daripada tahun apa yang kita lalui setiap hari. Ya, apabila awak perhatikan di sekeliling, awak akan nampak logam-logam di merata tempat. Okey, logam yang digunakan di merata tempat. Jadi, awak tengok gambar bateri ini. Ini bateri dengan tiang yang dah berkarat. Okey. Sama macam situasi yang anak murid cikgu tunjuk tadi. Kenapa ya? Kenapa berkarat? Kenapa yang ni tak berkarat? Okey. Cuba kita tengok dulu mengapa. Kenapa yang ni asalnya ni memang cantik rupa dia. Tapi tiba-tiba bila dah lama ia akan menjadi buruk. Buruk. Okey. Yang ini pula, kenal tak logam ni? Ini logam. Okey, nama dia emas. Siapa tak kenal? Yang perempuan mesti biasa pakai emas kan? Tapi walaupun awak dah pakai lama, emas tu kekal cantik kan? Sebab apa? Itulah kita nak tahu daripada siri kereaktifan logam. Okey. Kenapa semua terjadi? Logam-logam sebenarnya bertindak balas dengan udara seperti oksigen. Okey, logam adalah berbeza. Okey, logam-logam yang berbeza akan bertindak balas secara berbeza dengan oksigen. Okey, untuk hasil pembelajaran yang pertama, okey, kita tengok kat sini, kereaktifan logam terhadap oksigen adalah berbeza-beza. Kalau tadi yang cikgu tunjukkan mula-mula ada yang berkarat. Okey, lepas tu cikgu tunjuk emas tidak berkarat. Kan nampak perbezaan. Ada banyak lagi logam yang digunakan di sekeliling kamu. Contohnya untuk digunakan sebagai badan kereta, badan kapal terbang. Okey, periuk nasi, kuali, belanga. Okey, banyak kan? Okey, semua itu mempunyai kereaktifan yang berbeza terhadap oksigen. Okey, tapi kenapa? Apa kaitan dengan hasil pembelajaran awak yang pertama? Okey, ini dia. Siri kereaktifan logam ialah satu senarai logam yang tersusun. Okey, satu senarai logam banyak-banyak yang tersusun berdasarkan kereaktifannya terhadap oksigen. Tahap kecergasan dia terhadap oksigen. Tindak balas dia macam mana? Okey, awak tengok ya. Katakan ini adalah satu siri. Okey. Di bahagian atas siri. Di bahagian atas siri, kita akan letakkan logam-logam yang cergas. Logam-logam yang cergas yang sangat reaktif terhadap oksigen. Maksudnya lagi tinggi ke atas, itu adalah logam yang paling reaktif. Pantang ada oksigen, terus memberikan tindak balas. Okey. Next, cuba tengok anak panah ke bawah. Okey, kalau ke bawah, semakin ke bawah siri, maka logam tu semakin tidak reaktif. Semakin tidak cergas terhadap oksigen. Okay, ingat ya, siri kereaktifan logam bermaksud satu susunan siri logam yang menunjukkan tindak balas yang berbeza terhadap oksigen. Okey. Dalam hasil pembelajaran yang pertama juga, kamu perlu tahu tentang menulis persamaan tindak balas. Okey, untuk menulis persamaan tindak balas antara logam dengan oksigen. Okey, senang sangat. Jangan risau. Boleh dengar persamaan tindak balas, cara nak tulis dia macam ni, okey. Logam, okey, ditindak balaskan, kita gantikan dengan tanda tambah dengan oksigen. Anak panah menghasilkan logam oksida. Okey, maksudnya kita guna nama logam dan kita tukar oksigen tu, tukar da kat belakang. Logam oksida. Okey, contoh ya. Katakan kamu tindak balaskan salah satu logam yang terkenal digunakan ferrum. Ferrum ialah besi. Okey, besi. Okey, besi ditindak balaskan dengan oksigen akan dapat nama apa? Cuba teka. Gabungkan dua nama tu. Ferrum
oksida. Easy kan? Easy measy. Okey, kita teruskan lagi dengan slot yang seterusnya. Apa dia yang nak kena buat tu? Okey, murid-murid yang hebat. Memandangkan kita berada di alam maya, maka kita jom eksperimen di alam maya. Rugi tau. Bab 4 ni sebenarnya kalau buat eksperimen dalam makmal memang best. Okey. Tapi cikgu nak kamu mendalami juga eksperimen. Dalam bab ini, dalam topik yang ini, awak akan mempelajari tiga eksperimen. 3 eksperimen penting. Okey. So ini eksperimen yang pertama. Untuk eksperimen yang pertama ni cikgu nak semua murid bersedialah dengan pen dan kertas untuk membuat sedikit pemerhatian bersama dengan cikgu. Okey. Cikgu lupa nak pesan. Sebenarnya dalam slot cikgu yang kali ini, cikgu akan memberikan selingan-selingan soalan sebanyak 8 soalan. Okey, dalam 8 soalan itu cikgu nak pelajar-pelajar yang online awak tulis jawapan nanti di ruang komen FB. Okey, tulis jawapan di ruang komen FB tu. Okey, cikgu akan semak 3 pelajar yang utama untuk cikgu berikan bonus sempena Hari Guru ni. Okey. Standby tau. Ada 8 soalan cikgu akan berikan. So ini adalah bahagian eksperimen maya. Okey, jom kita tengok. Eksperimen yang pertama dalam topik ini ialah eksperimen untuk tindak balas antara logam dengan oksigen. Okey, antara logam dengan oksigen. So, eksperimen ini kalau awak nak tengok dalam buku teks tingkatan 3 ada dalam muka surat 130. Muka surat 130, aktiviti 4.3. Okey. Cara nak sediakan ialah awak perlu menggunakan tabung didih. Di dalam tabung didih ini mesti diletakkan hablur kalium manganat. Okey, hablur kalium manganat ini fungsinya kena tahu. Okey, fungsinya adalah untuk membekalkan oksigen. So apabila kita panaskan hablur kalium manganat, nampak tak penunu bunsen tu ada dekat hablur kalium manganat, maka ia akan bertindak balas membebaskan oksigen. So dia akan menjadi sumber. Ingat, ini adalah eksperimen untuk melihat tindak balas antara oksigen dengan logam. Okey, tapi kat mana letaknya logam? Okey, awak tengok dekat dalam gambar rajah ni. Okey. Logam terletak di sebelah kapas kaca ataupun wool kaca. Okey, kapas kaca ataupun wool kaca ini diletakkan di 2 tempat. Okey, satu di hadapan hablur kalium manganat dan satu lagi di hadapan mulut tabung didih. Okey, kenapa? Ingat wool kaca ini fungsinya adalah untuk mengelakkan hablur kalium manganat yang dalam di hujung tabung didih itu daripada bercampur dengan serbuk logam. Kenapa? Okey, hablur kalium manganat sangat berbahaya, tidak boleh bercampur dengan serbuk logam. Okey, kerana ia akan menghasilkan letupan. Kan bahaya, tapi best eksperimen ni. Awak mesti suka. Saya tahu. Okey. Dan kenapa wool kaca ataupun kapas kaca diletakkan di mulut tabung didih tu? Okey, kerana ia perlu menghalang. Okey, untuk menghalang daripada tindak balas tu terkeluar daripada tabung didih dan mungkin membahayakan kitalah sebagai pengeksperimen, penguji kaji. Okey. Dan ini adalah serbuk logam yang kita nak uji. Katakan awak nak uji magnesium, nak uji kuprum, nak uji plumbum. Okay, kita letakkan di hadapan, di tengah-tengah tu ya. Okey. So, ini adalah jadual untuk awak tulis ataupun coret sekarang. Okey. Okey, jom rekod pemerhatian bersama-sama dengan cikgu. Okey, ada 4 sahaja cikgu nak awak ambil pemerhatian, iaitu tentang logam kuprum, plumbum, zinc dan magnesium. Okey, pemerhatian apa yang awak boleh buat? Okey, dalam eksperimen ini, pemerhatian awak akan perhatikan warna dan nyalaan. Okey, nyalaan apilah keadaan nyalaan. Adakah ia menyala ataupun adakah ia hanya membara? Kalau ia menyala, adakah ia menyala terang dan cepat? Kalau ia membara, adakah ia membara dengan malap ataupun cepat? Okey.
Ini adalah tindak balas logam dengan oksigen. Cikgu import daripada sumber YouTube Dunia Sains saya. Terima kasih banyak-banyak kerana membuat rakaman untuk sesi ini. Okey, dah ready ya? Catat nanti. Nanti kita semak. Okey. Contoh, siapa yang tak pernah tengok kan, saya tunjuk contoh, saya bagi alternatif pada cikgu untuk pilih yang okey, mana. macam mana? Apa kelebihan Best tak? dia. Cikgu Okey, boleh? Okey, kita mulakan. Masukkan video ni supaya awak nampak macam Sebelum mana kita situasi mulakan, apakah excited peralatan dan basic yang perlu terujarnya cikgu ada kawan-kawan kamu untuk yang form 3 tu. berstreamyard ni? Okey, kita tengok. Okey, kenapa? Jap. Sebab melihat tindak balas yang pelbagai, yang macam wow. Okey, ini ialah tindak balas antara logam dengan oksigen. Okay, lain-lain logam, macam-macam dia punya reaction. Keadaan logam tu semasa tindak balas. Ada yang menyala terang, ada yang macam macam slow je. Okey. So, kita teruskan untuk melihat apakah catatan kamu sama tak dengan video ni, ke kamu dengar lagu dan tengok awet-awet kat dalam tu je. Okey. So, kita tengok tindak balas logam dengan oksigen. Okey, ini dia. Kita tengok ya, kuprum. Tadi gambar yang mula-mula keluar ialah logam kuprum. Okey, pelajar itu telah membakar bahagian hujung tu dan terjadi membara. Okey, dia hanya membara dan malap saja, macam nak terpadam, macam nak hidup tak hidup. Okey, persamaan tindak balas kita kena tahu juga. Okay, kita tengok sikit ya, kuprum. Tindak balas dengan oksigen akan mendapat kuprum oksida. Okey. Seterusnya, plumbum. Okey, dalam gambar video tu yang seterusnya adalah plumbum. Pemerhatian selepas ia dibakar membara. Okey, ia membara juga tapi lebih perlahan. Perlahan dan malap. Okey. So persamaan tindak balas untuk plumbum tadi, plumbum tulis senang. Plumbum tambah oksigen menghasilkan iaitu anak panah plumbum oksida. Kan senang. Okey, untuk logam seterusnya ialah zinc. Okey, zinc ni macam excited lagi. Zinc ia mula menyala dan merebak secara perlahan. Ia menyala, mencetuskan api dan dia merebak perlahan. Okey.
Ini adalah persamaannya. Zinc tambah oksigen menghasilkan zinc oksida. Wow, senang. Okey, dan seterusnya magnesium. Okey, magnesium ni apa jadi? Menyala dengan amat terang. Okey, api dia macam besar sikit dan cepat. Macam tu. Yang last kali tadi, yang pelaju tepuk tangan. Okey, so ini persamaan tindak balasnya. Magnesium tambah dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Okey. Jadi, ada tak yang betul? Kalau ada yang betul, maybe boleh dapat markah bonus. Awak boleh snap jawapan awak. Awak boleh letak je kat ruang komen. Okey. Nanti cikgu akan semak. Cikgu memang rajin. Okey. So, ini adalah tindak balas logam dengan oksigen. Mengapa situasi tadi kamu perhatikan? Okey, sebenarnya begini. Logam yang reaktif, nyalaan dia akan cepat dan terang. Okey, maksudnya lagi reaktif logam tersebut, maka nyalaan dia akan besar dan lagi terang. Macam warna putih tu. Okey. Awak tahu tak warna api kalau kita masak kat dapur gas? Okey, warna api yang panas dengan warna api yang kurang panas. Kalau yang panas sangat dia cuma warna putih. Bila kurang panas dia macam slow sikit jadi macam biru. Lepas tu jadi macam purple, hijau, lepas tu orange, merah. Warna merah tu api yang tak berapa panas. Tapi still panas. Okey. Logam tidak reaktif. Logam tidak reaktif ni biasanya bila kita buat uji kaji dia akan hanya membara. Perlahan dan malap-malap nak padam. Dan kalau tidak reaktif lagi bila awak panaskan macam tadi, langsung tidak membara. Tahu tak logam apa yang bila awak panaskan langsung tidak ada tindak balas? Okey. Mula-mula tadi cikgu tunjuk gambar dia. Okey, so ingat, semakin reaktif sesuatu logam, semakin pantas dan terang nyalaan apinya apabila kita tindak balaskan dengan oksigen. Okey. So, jom susun dalam siri kereaktifan. Tadi awak dah buat. Okey, berdasarkan warna nyalaan tadi dan hasil tindak balas, kita masukkan dalam siri. Siri ringkas ni hasil uji kaji kamu. Okey. Kenapa magnesium duduk di atas sekali? Sebab warna apinya yang terang dan besar tadi. Ingat? Okey. Lepas itu, dia semakin kurang iaitu zinc. Apa lagi yang tadi yang macam membara sahaja? Ini dia. Cuprum. Dan last sekali, plumbum. Okey. Nak tengok tak siri kereaktifan yang lagi banyak? Okey. Ini dia. Ini adalah siri kereaktifan logam yang telah dihasilkan oleh ahli-ahli kimia kita berdasarkan beberapa unsur yang terdapat dalam jadual berkala. Jadual berkala awak belajar semasa tingkatan 1. Mesti flashback balik siapa yang tak ingat. Okey, katakan ini adalah awak punya siri. Okey, menghadap ke atas adalah sangat cergas. Okey, dan menghadap ke bawah maksudnya tidak cergas terhadap oksigen. Okey, inilah siri kereaktifan logam sedia ada. Ya, memang daripada zaman cikgu pun cikgu kena hafal. Okey, ingat ini tips untuk kita menguasai topik ni. Okey, 90% untuk penguasaan subtopik ini ataupun topik ini adalah awak mesti hafal siri kereaktifan logam. Banyaknya cikgu, macam mana nak hafal? Ada 12 kan? Cuba kira. Ada 12. 12 kat situ, 12 logam. Okey, mulai daripada atas kalium, natrium, kalsium, magnesium, zinc, ferrum dan semakin turun ke bawah, maksudnya logam di bawah tu semakin tidak reaktif terhadap oksigen. Tengok yang bawah sekali apa? Aurum. Okey, aurum ni apa? Aurum ni ialah emas. Okey, aurum terletak di bawah sekali siri emas. Okey, maksudnya ia sangat tidak reaktif. Yang atas sekali, maksudnya logam yang paling atas menandakan ia adalah yang paling reaktif, paling cergas tindak balas terhadap oksigen. Pantang kena oksigen je, yang akan menghasilkan tindak balas. Dan cara penyimpanan logam yang atas tu pun berbeza daripada logam lain. Ia perlu disimpan dalam minyak. Tidak boleh disimpan dalam keadaan biasa. Okey, kita tengok sikit.
cara mudah nak ingat. Okey. Cara mudah nak ingat, kita guna huruf depan. Okey. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat. Z tu zinc. Fitrah, ferrum. Supaya tu ialah stanum ataupun sebenarnya timah. Perkahwinan ialah plumbum. Cukup, kuprum. Okey, cikgu nak bezakan K dengan K yang atas dengan ada dua K ke atas dengan kalau kita guna kuprum ejaan Melayu, ia akan jadi K. Okey, jadi kita tukar jadi C. Ejaan bahasa Inggeris CU kuprum ataupun copper. Okey, copper sebenarnya. Okey. Perkahwinan cukup abadi. Abadi ialah argentum dan aurum ialah aum. Kita bubuhlah sikit bagi ada bunyi, bagi ada A. Okey. So kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup abadi. Ada yang nak salin ke? Tak apa, nanti awak boleh mainkan balik. Okey, video ni untuk salin. Ingat kena hafal tau. Okey, ini pelajar cikgu tolong buatkan. Okey, dihasilkan oleh Amira Auni. Mudah je kan? Okey, sekali lagi. Boleh dengar tak? Ini saya tutup dulu. Okey, saya pergi dekat dia punya screen. Okey, kita right click, display setting. Siri kereaktifan logam. Okey. Okey, seperti awak tengok gambar yang sebelah kiri ialah kalium. Ingat kalian duduk di atas siri kereaktifan logam tadi. Dan yang sebelah kanan itu ialah emas. Okey, ataupun aurum. So, anak panah itu menunjukkan daripada logam yang paling reaktif dalam siri kereaktifan logam kepada logam yang paling tidak reaktif terhadap oksigen iaitu emas. Okey. So, idea asal untuk pengajaran ini cikgu ambil daripada Cikgu Taufik Ibrahim daripada SMK Puchong Perdana. Terima kasih Cikgu Taufik. Okey. So, dah sedia untuk set soalan yang pertama, murid-murid. Okey, sediakan awak cuma tulis jawapan sahaja, tak perlu salin soalan, tulis jawapan di ruang komen. Okey, untuk set satu kita ada 3 soalan. Ready? Soalan pertama. Logam-logam dalam siri kereaktifan logam disusun mengikut tahap. Okey, cikgu ulang. Logam-logam dalam siri kereaktifan logam disusun mengikut tahap. Kamu cuma tulis satu je. Soalan satu terus tulis jawapan. Sambung ayat cikgu yang panjang. Tak payah tulis ayat ya. Tulis soalan satu terus tak jawapan. Sambungan ayat dia. Okey, nanti cikgu tahulah. Oh, ni soalan satu. Okey. Logam-logam dalam siri kereaktifan logam disusun mengikut tahap. Tahap apa tadi? Okey. Soalan yang kedua. Okey, contoh kita boleh tarik sini drag and drop. Kalium manganat ataupun hablur kalium manganat 7 dalam uji kaji tindak balas logam dengan oksigen tadi yang dimasukkan dalam tabung didih di hujung tu. Okey, apakah fungsi hablur ataupun serbuk kalium manganat 7 dalam uji kaji tadi? Okey, tak apa, jawab. Kita bagi masa. Dan soalan ketiga. Logam yang paling reaktif dalam siri kereaktifan logam ialah... siapa ingat? Okey, saya ulang. Soalan nombor 3. Logam yang paling reaktif dalam siri kereaktifan logam ialah... So, kalau sebut paling reaktif maksudnya duduk atas sekali kan? Atas sekali. Ingat. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah.
supaya perkahwinan cukup abadi. Aum. Okey. Senang nak ingat. Okey, terbaik. Ada 5 soalan lagi berbaki. Okey, kita teruskan dengan objektif kita yang kedua. Hasil pembelajaran yang kedua, awak mesti tahu kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Karbon dengan hidrogen, logam ke? Okey, nanti cikgu nak tanya kamu. Okey, dengar elok-elok tau. Okey, kedudukan karbon juga kita akan masukkan dalam siri kereaktifan logam. Okey, macam mana nak tentukan duduk kat mana? Okey, ditentukan kecenderungannya menyingkirkan oksigen dari oksida logamnya. Macam mana cara dia, kecenderungan dia macam mana? Dia boleh tak untuk singkirkan oksigen daripada sebatian oksida logam? Boleh tak dia singkirkan oksida dan tinggal hanya logam? Okey, kalau ia boleh singkirkan, maka ia lebih reaktif daripada logam tersebut. Maksudnya kalau lebih reaktif, kedudukannya akan tinggi daripada logam yang dia tolak, dia turunkan tadi dalam siri kereaktifan logam. Okey, so ini karbon, kalau dia boleh turunkan, dia buat tindak balas. Okey, awak tengok nah. Ini ialah eksperimen ni, eksperimen untuk kedudukan karbon, untuk tindak balas karbon dengan logam oksida ataupun oksida logam. Okey, awak tengok betul, ini ialah mangkuk pijar. Kita tak guna tabung didih ya, sebab tindak balas antara karbon dengan logam, oksida logam akan menghasilkan lebih banyak haba, okey, lebih panas. Jadi kita gunakan mangkuk pijar. Okey, jadi dalam ni kita campurkan campuran oksida logam yang kita nak uji tu, contohnya magnesium oksida dengan karbon. Kita mix together, lepas tu kita panaskan. Okey, dan tengok adakah terdapat sesuatu berlaku. Okey, apa maksud sesuatu berlaku? Okey, contohnya adakah terhasil baraan ataupun nyalaan ataupun langsung tiada apa-apa. Awak dah panaskan hampir sejam, dah habis gas tapi tak ada apa-apa perubahan. Okey, maksudnya tidak reaktif lah. Okey. So ini adalah logam yang diuji. Okey, karbon dicampurkan dengan plumbum 2 oksida. Okey, maksudnya dalam tu kita ada logam plumbum. Pemerhatian yang diperoleh ialah campuran membara. Okey, so adakah karbon lebih reaktif? Ya, karbon lebih reaktif daripada plumbum kerana ada baraan terhasil. Maksudnya karbon berjaya menurunkan oksigen dan tinggallah plumbum. Kita dapat logam plumbum. Karbon lagi kuat daripada plumbum. Ingat, karbon lagi kuat daripada plumbum sebab bila dia buat tindak balas ada baraan. Okey, yang kedua, uji kaji yang kali kedua, karbon dicampurkan dengan aluminium oksida. Okey, terdapat logam aluminium. Kita nak tahu adakah aluminium lebih reaktif daripada karbon ataupun karbon lebih reaktif daripada aluminium. So, selepas diberikan tindak balas, tiada perubahan. Langsung, nothing happen. Okey, maksudnya karbon kurang reaktif daripada aluminium. Okey. Kalau dalam siri kat mana duduk? Karbon di atas aluminium ataupun aluminium di atas? Okey. Karbon dengan zinc oksida juga dicampurkan dan diuji dan hasilnya campuran itu membara dengan perlahan. Okey, cuba catik sikit. Okey, awak cuba susun tengok cuba susun dalam bentuk siri tiga logam ini, lepas tu karbon. Kat mana kedudukan karbon? Kalau berbanding 3 jenis logam ni. Plumbum, aluminium, okey, dan zinc. Okey, kita tengok ya. Ready ya? Okey, menghala ke bawah, iaitu menghala ke bawah siri, semakin kurang reaktif. Okey, kita letak karbon dulu. Siapa yang akan terletak di atas karbon? Maksudnya dia boleh, tadi tidak berlaku perubahan. Bila nak tengok siapa yang duduk ke atas karbon, maksudnya dia tidak boleh menurunkan logam tersebut. Jadi tiada apa-apa berlaku semasa tindak balas. Teng-teng. Aluminium. Okey. Dan yang berlaku tindak balas tadi, iaitu berlaku nyalaan, apa? Zinc. Dan seterusnya, plumbum. Okey, senang kan?
Okey, kita tengok dalam siri yang besar. Yang besar tadi, yang banyak tadi, di mana kedudukan karbon dan cara nak ingat. Okey, cuba tengok ya. Kalium, natrium, magnesium, aluminium dan karbon adalah unsur yang 1, 2, 3, 4, yang ke-6. Dia duduk di tangga yang ke-6. Okey, dan apa maksudnya? Macam mana cara nak tengok ni? Okey, menghala ke atas, semua logam yang menghala ke atas daripada karbon, iaitu daripada aluminium sehingga kepada kalium, adalah logam-logam yang lebih reaktif daripada karbon, lebih kuat. Kalau kita campurkan dalam satu bekas dengan karbon, karbon tidak boleh melakukan apa-apa tindak balas dengan mereka. Tiada perubahan. Tahu? Okey. Okey, untuk kesemua logam yang berada di bawah karbon, iaitu bermula daripada zinc sehingga ke aurum, adalah logam yang kurang reaktif. Dan kalau kita campurkan akan berlaku tindak balas seperti nyalaan dan baraan. Okey. Dan ini ialah cara nak ingat. Cara nak ingat C itu kita gantikan dengan cinta. Dalam teknik mnemonik tadi kita gantikan dengan cinta. Kalau nak kahwin mesti ada cinta. Okey. Zakat fitrah masih lagi sama dengan yang tadi, supaya perkahwinan cukup abadi. Okey, ingat kita tambah C itu adalah cinta. Yalah, nak kahwin mesti ada cinta kan. Kalau awak nak berkahwin, dah berkahwin lepas tu bercinta juga kan. Okey, sama ada sebelum berkahwin ataupun selepas berkahwin tetap cinta. Okey. Next. Dah sampai ke uji minda yang set 2. Okey, murid-murid jangan lupa tulis jawapan di ruang komen. Okey, saya akan kira pelajar yang cukup dengan 8 jawapan. Kita akan finalize untuk kelayakan penerimaan bonus hadiah Hari Guru. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang keempat. Unsur karbon, iaitu C, cinta tadi, berada di antara logam ... dan logam apa dalam siri kereaktifan logam. Okey, saya ulang. Unsur karbon berada di antara logam apa dengan logam apa dalam siri kereaktifan logam. Okey, kita tengok sikit kat situ. Ini jawapan. Okey, jawapan sekejap je. Okey, soalan yang kelima. Zinc oksida bertindak dengan karbon akan menghasilkan apa? Zinc oksida bertindak dengan karbon. Okey, ditindakbalaskan dengan karbon. Kalau kita bakar bersama akan dapat apa? Kita akan dapat zinc juga ataupun tiada perubahan. Okey. Soalan yang ke-6. Tak ada soalan ke-6? Yes, you are awesome. Ada 3 lagi soalan di hujung. Okey, 2 soalan saja dulu. Okey, kita sambung kepada objektif kita yang masih tadi, yang kedua tadi ya, iaitu kedudukan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okey, awak tadi tengok karbon, sekarang kita tengok hidrogen pula. Okey, macam mana kita nak masukkan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. Okey, ini adalah cara nak setting eksperimen. Okey, bila awak tengok eksperimen ini, jangan awak rasa macam tak syoknya tengok gambar aja eksperimen ni macam serabut. Tak, fahamkan betul-betul. Ingat ahli sains dia kena detail. Okey. So tengok dalam eksperimen ini kita perlu menggunakan asid sulfurik cair. Tengok gambar raja sebelah kiri ya. Asid sulfurik cair dan larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Okey. Kenapa? Tindak balas antara asid sulfurik cair dengan larutan kuprum 2 sulfat tadi akan menghasilkan gas hidrogen. So ini adalah sumber gas hidrogen. So ingat dalam subtopik ini kita akan tentukan kedudukan hidrogen dalam siri. Jadi kita nak hasilkan hidrogen. So dalam
Kelalang bulat ini akan dihasilkan hidrogen. Ia akan bergerak melalui salur kapilari dan masuk melalui kalsium klorida kontang. Yang bulat-bulat ni. Okey, kalsium klorida kontang ni berfungsi untuk mengeringkan gas hidrogen yang basah tadi. Okey, maka gas hidrogen yang kering akan masuk ke dalam tabung didih di hujung sebelah kanan tu. Okey. So dalam tabung didih ini kita letakkan oksida logam dalam porselin. Okey, dan kita tengoklah reaction dia. Ada tak reaction? Okey. So kita tengok apakah yang terjadi selepas eksperimen ini. Okey, hidrogen ditindak balaskan dengan aluminium oksida. Hasilnya okey, ini antara oksida logam yang digunakan, aluminium oksida, zinc oksida, ferrum 3 oksida dan plumbum 2 oksida. Okey. Serta kuprum 2 oksida. So bila kita buat eksperimen tu, hasil uji kaji aluminium oksida tidak berbara. Tidak berbara langsung. Okey, bila kita buat dengan zinc oksida tidak berbara juga. Kalau tidak berbara maksudnya apa? Zinc lagi kuat daripada hidrogen. Zinc berada tinggi daripada hidrogen. Kita nak tentukan dia duduk kat mana dalam siri tu. Okey, ferrum 3 oksida. Apa jadi? Ferrum 3 oksida terbakar dengan terang. Warna perang kemerahan bertukar warna kelabu berkilat. Warna asal dia. Okey, selepas tindak balaskan dengan plumbum 2 oksida, plumbum 2 oksida terbakar dengan terang. Terbakar maksudnya ada kereaktifan kat situ. Maksudnya hidrogen lagi tinggi kedudukannya daripada plumbum. Okey, dan seterusnya apa jadi kalau kita tindak balaskan dengan kuprum ataupun copper? Okey, copper terbakar. Kuprum 2 oksida terbakar dengan sangat terang. Okey, maksudnya hidrogen berada di atas daripada Cu. Cu tadi apa? Cukup kan? Cara nak ingat dah. Okey, apa tandanya? Hidrogen tidak menurunkan aluminium oksida sebab tidak ada perubahan. Hidrogen juga tidak menurunkan zinc oksida sebab tidak ada perubahan semasa tindak balas. Logam ferrum terbentuk, okey, semasa kita tindak balaskan sebab ada nyalaan. Logam plumbum terbentuk kerana ada nyalaan. Dan logam kuprum terbentuk. Okey, nak susun dalam siri ni. Okey, mari kita susun. Okey, logam yang tidak dapat diturunkan, maksudnya tidak ada sebarang perubahan tadi, akan berada di atas hidrogen. Ingat. Dan yang ada perubahan tindak balas akan berada di bawah hidrogen. Okey, so yang tidak ada kesan tadi aluminium, zinc, dan seterusnya hidrogen, ferrum, plumbum dan kuprum. Okey. Senang tak? Cara nak buat dia. Okey, maka cara nak mengingati siri ini kita masukkan semua daripada awal tadi, termasuk karbon, termasuk hidrogen. Hidrogen ni nak tak apa pula? Okey, ini dia. Hidrogen kita gunakan perkataan harta. Okey, awak mesti bekerja, bila kahwin mesti bekerja, mesti ada harta supaya kita boleh meneruskan satu hidup yang baik. Okey. So, mudah nak ingat, kalau nak kahwin, mesti ada cinta, zakat, harta, fitrah, supaya perkahwinan cukup abadi. Okey. So, daripada atas, kalium paling tinggi dan bawah sekali, aurum. Okey. Ingat, kalau awak tak sempat ambil, awak buka balik video, awak boleh ambil. Okey. Next. Mengapa karbon dan hidrogen bukan unsur logam, tapi mesti letak dalam siri kereaktifan logam? Ini dia. Kegunaan karbon dalam siri pertama untuk kita menentukan kaedah pengekstrakan logam. Awak akan belajar pengekstrakan logam dalam subtopik seterusnya 4.3 nanti. Okey, kita nak tentukan kaedah nak ekstrak logam daripada bijihnya. Okey, kalau yang logam yang lebih reaktif daripada karbon, ada cara dia. Kaedah berbeza. Kalau logam yang kurang reaktif daripada karbon dalam siri, ada cara nak ekstrak dia. Okey. Kegunaan hidrogen dalam siri pula, kenapa kena letakkan?
untuk menentukan formula empirik bagi sesuatu oksida logam. So formula empirik ini adalah formula kimia yang paling ringkas. Okey, awak tak belajar dalam tingkatan 3. Awak akan belajar dalam tingkatan 4 dan 5 nanti. So awak akan fokus kepada yang atas sahaja. Kenapa? Karbon perlu ada dalam siri. Okey, last sekali set 3. Uji minda. Soalan, ready? Tulis jawapan di ruang komen FB. Soalan 6. Okey, soalan 6. Namakan dua unsur bukan logam yang dimasukkan ke dalam siri kereaktifan logam. Dua unsur bukan logam yang telah dimasukkan ke dalam siri kereaktifan logam. Ting ting ting. Senang, senang, senang. Okey. Yang ketujuh, soalan 7, tulis soalan 7. Mengapa unsur karbon dimasukkan ke dalam siri kereaktifan logam? Ingat tadi, kita ada sambungan subtopik selepas ni, ada kaitan. Okey, kenapa C dimasukkan dalam siri kereaktifan logam? Dan soalan terakhir, yang ke-8, tulis soalan 8 kat ruang komen, cepat. Kejar hadiah. Hadiah ni akan datang nanti dekat awak. Tunggu je. Okey, namakan dua logam yang lebih reaktif daripada hidrogen. Namakan dua logam yang lebih reaktif daripada hidrogen. Maksudnya akan berada atas daripada hidrogen. Mana-mana? Okey, mana-mana? Selesai. Hooray. Nantikan pemenangnya cikgu akan hubungi melalui EFB selepas cikgu tapis. Okey, tahniah pelajar yang menjawab. Okey, bukan ke-7, ke-8 soalan. Okey. Great job. Great effort kerana awak berusaha untuk belajar walaupun kita tak tahu peperiksaan PT3 kita macam mana. Okey, ingat kita sentiasa belajar. Cikgu pun belajar semasa PKP ni, cikgu belajar, berguru belajar macam mana nak buat pembelajaran online. Cikgu belajar, tidak kena putus asa. Cikgu harap anak murid cikgu pun jangan lari daripada belajar. Okey, jangan lari. Kita berguru demi ilmu untuk bina generasi baharu. Selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan cikgu, termasuk anak-anak murid cikgu yang bakal menjadi cikgu. Okey, cikgu adalah yang terbaik kerana kita akan menjadi guru untuk kita dan semua orang. Okey, semua orang menjadi cikgu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.